Dan kita sambung gelak kejap lagi. Kita akan terus siaran kita pada waktu ini untuk bersama dengan kita di Perak pada waktu ini. Betul, sudah pasti lokasinya pada ketika ini adalah Civil Lakes Village Outlet Batu Gajah Perak. Terus saja bersama dengan Ridwan Mustafa dan juga Nur Ain sudah bersedia. Silakan. Silakan. Dayung sampan laju-laju sampai ke muara. Singgah dulu makan laksa di Pekan Kuala. Tenangnya hati cintaku di negeri Perak. Layang-layang terbang tinggi-tingginya melayang. Alhamdulillah, seekor burung tekukut Jawa ini singgah di Batu Gajah ini menandakan ini adalah satu simbolik kepada lokasi pertama untuk sambutan ulang tahun Selamat Pagi Malaysia yang ke-40 tahun. Okey, kita lepaskan dulu dalam sangkar ini. Terima kasih Ain, banyak-banyak saya pegang Ain. Dan sekarang kami berada di Silver Lake Village Outlet di Batu Gajah Perak sempena dengan lokasi pertama ulang tahun Selamat Pagi Malaysia yang ke-40 tahun. Terima kasih rakan di studio Munawar dan juga Hani. Tidak lupa juga Ismail yang berada di Melaka. Ya, Rizwan, kita belatar belakangkan tasik yang cukup tenang di sini. Walaupun panas Ridwan, tapi kita cukup tenang meraihkan sambutan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Pengalaman Ain dengan Selamat Pagi Malaysia bermula daripada bila? Ain cross cerita pagi kan? Sebenarnya saya cukup bertuah kerananya. Bangga sebenarnya berada dalam Selamat Pagi Malaysia ini kerana di setiap negeri kita akan bersiaran secara langsung menerusi cerita pagi yang akan berkisar mengenai antara apa yang menarik dekat negeri masing-masing. Dan saya pula kalau ikutkan ini tahun ke-6 saya bersama dengan keluarga Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada kesemua tim penerbitan teknikal yang menjayakan Selamat Pagi Malaysia sehingga hari ini kita berdiri untuk memberikan yang terbaik sempena dengan Selamat Pagi Malaysia edisi yang ke-40 tahun dan secara langsung kami bawakan di Batu Gajah Perak ini. Apa yang menarik hari ini untuk kita berikan kepada penonton hari ini? Baik Rizwan, sebenarnya selain sambutan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia, kita juga ada malam tadi telah berlangsungnya majlis pelancaran Tahun Melawat Perak 2024 yang telah disempurnakan oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Dan ramai sebenarnya malam tadi yang datang dan difahamkan ribuan yang datang untuk sama-sama meraihkan pelancaran Tahun Melawat Perak 2024. Dan sebelah pagi tadi juga Ridwan, sebenarnya telah berlangsung fun run melibatkan kira-kira 800 peserta. Berlari sepanjang sejauh 5 km di kawasan Batu Gajah ini. Dan juga hari ini juga kita akan menerima kehadiran tetamu yang cukup istimewa. Tadi Ain dah sebut Menteri Besar Perak akan bersama dengan kita. Kita juga akan bersama dengan Timbalan Pengarah Penyiaran Malaysia akan bersama dengan kita untuk kita mengetahui apakah strategi pada tahun 2024 ini terutamanya untuk Tahun Melawat Perak dan juga di RTM sendiri. Okey, selepas ini kami akan bersama dengan anda 1 jam kami akan bersama dengan anda. Kita mulakan dahulu dengan persembahan oleh adik-adik yang cukup comel seramai 12 orang ini. Pelbagai pengisian sebenarnya. Kalau Melaka meriah, kita pun lagi meriah sebenarnya Ridwan. Apa kita saksikan sekarang? Terima kasih.
Tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Ia perumpamaan paling tepat bagi alatan tradisional rebana Perak. Instrumen itu kini masih digunakan bagi mengiringi hadrah dan berzanji serta persembahan tarian dabus. Muhammad Sapri Bahari, 65 tahun, merupakan antara penggiat dan pengusaha alatan muzik rebana generasi ketiga yang masih aktif di negeri ini. Mula bermain rebana sejak usia 10 tahun, beliau kini giat mengajar dan memperkenalkan rebana Perak kepada generasi muda. Antara keistimewaan rebana Perak adalah daripada sudut penghasilan irama. Ia berikutan perbezaan saiz dan bahan pembuatan selain mempunyai 3 jenis pukulan iaitu hadrah, sariful anam dan bebas. Jelas Sapri, sebuah rebana mampu disiapkan sepantas setengah jam bermula dengan proses memotong kayu, melarik, memasang kulit dan memaku. Diturunkan daripada generasi ke generasi, rebana Perak kini merupakan antara warisan negeri yang perlu dipelihara agar tidak hilang di telan zaman. Kebebe merupakan sejenis makanan tradisi masyarakat Patani Lenggong yang masih wujud sehingga hari ini. Dengan campuran 11 bahan yang digunakan bagi penghasilan kebebe, makanan ini juga merupakan ubat demam kepada masyarakat itu pada zaman dahulu. Muhammad Razli Ahmad merupakan keturunan masyarakat Patani Lenggong yang masih mengekalkan tradisi ini. Antara campuran bagi penghasilan kebebe ini adalah buah cermai, buah kelempung, buah jambu batu, buah nenas, jantung pisang, putik nangka dan belimbing buluh. Jadi kebebe ini sebenarnya satu makanan yang kalau nak kata pelik-pelik lah, tapi makanan ni seolah-olahnya yang dia makan ni waktu kadang-kadang biasanya badan rasa nak demam sebenarnya. Jadi orang dulu dia nak cari apa ubat tak ada selain daripada bahan lain. Dia cuba cari benda-benda yang macam ni kan. Dia cuba cari bahan-bahan macam ni. Dia punya apa buah cermainya, buah kelempungnya, buah jamu batunya, buah nanas, jantung pisang, dia masukkan semua dengan putik nangka ni, pahit, kelak dan masam ni. Makanan ini juga dimakan bersama garam, gula, belacan dan cili untuk menambah perasa bagi kebebe. Jelas Razli, campuran makanan ini perlu ditumbuk bersama lesung kayu bagi penghasilan kebebe yang sempurna. Ujarnya makanan tradisi ini harus dikekalkan supaya ianya tidak dilupakan pada masa akan datang. Yang mana dinamakan kebebe ni, kalau boleh Pak Su, selepas generasi Pak Su esok pun akan tahu lagi, oh rupanya kebebe ni makanan budaya orang Patani. Sampai ke cucu cicit besok pun akan tahu. Begitulah kaedahnya. Selamat pagi Malaysia. Saya pernah jugalah merasa kebebe ini ketika saya ada satu package saya buat di Lenggong, Perak. Macam mana rasa dia, Ain? Saya pernah rasa tapi sedikit lah. Kalau dia sebenarnya, Ridwan, campuran pelbagai jenis buah-buahan atau sayur-sayuran. Dan sangat sedap, pelbagai rasa. Ada masam, ada manis semua. Ni kebebe ni merupakan antara salah satu makanan tradisional masyarakat Lenggong. Kira orang-orang lama lah sekarang buat, tapi nak diturunkan ke generasi baru tu perlukan usaha lah kan. Dan kita harapkan benda ni, makanan ini akan terus diwarisi agar dia tidak lekang di zaman. Dan pastinya ia akan menjadi salah satu produk pelancongan di negeri Perak lah. Jadi untuk bercakap mengenai produk pelancongan negeri Perak ini, bersama meraihkan tahun 2024, tahun kemakmuran dan kesejahteraan semua, kami sangat berbesar hati untuk menerima dua orang tetamu pada hari ini. Pertama, kita bersama dengan Datuk Seri Haji Sa'arani Muhammad, iaitu Menteri Besar Perak, dan juga kita bersama dengan Encik Nasaruddin Abdul Muttalib, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik RTM. Baiklah, kita terus saja kita nak bercakap tentang Perak ini. Saya dengan Datuk dahululah. Tahun 2024, apa signifikannya untuk memilih tahun 2024 ini sebagai tahun melawat Perak? Datuk Seri, silakan. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru, selamat tahun 2024. Pertama, saya harus mengucapkan terima kasih kepada RTM melalui segmen Selamat Pagi Malaysia kerana turun padang untuk membantu mempromosikan tahun melawat Perak 2024. Jadi sebenarnya paling akhir negeri Perak kita buat promosi tahun melawat Perak ialah pada tahun 2017. Kebiasaannya setiap 5 tahun sekali negeri-negeri akan mengadakan promosi untuk tahun melawat negeri.
Jadi kalau 2017 bermakna tahun berikutnya ialah tahun 2022. Tapi seperti kita maklumlah 2022 ni adalah fasa kita pemulihan lepas COVID-19. Jadi kita tak buat pada tahun 2022, maka kita membuat persiapan di sepanjang tahun 2023. Jadi tahun 2024 itulah tahun inilah kita memulakannya sebagai tahun melawat negeri Perak. Dan jangan lupa tahun melawat Malaysia adalah pada tahun 2026. Bermakna kita buat 2024 ini dia akan berterusan sampai tahun 2025 dan tahun 2026 sempena dengan tahun melawat Malaysia. Ya, pada peringkat negeri Perak sebagai pemanas badan untuk Pemanas badan insya-Allah. Baik Ridwan, selain selamat tahun melawat Perak 2024 dan untuk tahun ini juga permulaan ini juga kita ada sambutan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia dan Encik Nasaruddin, mungkin kita nak tanyalah dari segi kita dah tahu 40 tahun SPM telah menjangkau usia dia. Apa atau pandangan formula yang akan digunakan oleh SPM untuk terus kekal relevan? Okey, alhamdulillah kita amat berbangga sebenarnya di RTM dapat bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk sama-sama menjayakan dan mempromosikan Tahun Melawat Negeri Perak 2024 ini. Dan kita juga meraihkan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia dari tahun 1984 hingga ke 2024 ini. Dan bagi menyediakan bahan-bahan yang lebih bertenaga, dinamik dan segar, kita akan turun ke 40 lokasi sepanjang tahun ini. Dan Perak kita anggap bertuah menjadi salah satu lokasi permulaan bagi jelajahwara bagi SPM untuk tahun ini. Jadi kita percaya Perak mempunyai banyak kandungan-kandungan berita, konten dan juga produk-produk pelancongan yang dapat kita kongsikan melalui slot-slot Selamat Pagi Malaysia untuk tatapan semua penonton-penonton kita. Jadi untuk mendapatkan konten yang dinamik, yang menarik dan segar, dan pastinya Perak menyediakan pelbagai konten yang menarik. Sebelum ini kami pun pernah bersiaran dari sini, Datuk Seri. Jadi untuk tahun ini, Tahun Melawat Perak 2024, dari segi peruntukannya berapa banyak diperuntukkan dan juga ke mana akan diberi fokus untuk meningkatkan lagi produk-produk pelancongan di negeri Perak ini, Datuk Seri? Ya, untuk tujuan kita menjadikan Tahun Melawat Perak 2024 ini sebagai satu kejayaan. Maka kerajaan negeri pada tahun 2023 kita telah pun melulus peruntukan sebanyak 7 juta ringgit kepada Tourism Perak. Ini adalah untuk tujuan mereka membuat promosi, mereka membuat pemasaran dan pada waktu yang sama juga membuat pemulihan bagi mana-mana infra pelancongan yang diperlukan. 7 juta pertama. Tapi untuk merancakkannya pada tahun 2024 ini, dalam pembentangan Belanjawan Negeri 2024 yang saya buat pada 1 Disember yang lalu, kita telah mengumumkan bahawa kerajaan negeri meluluskan 10 juta ringgit lagi kepada Tourism Perak. Jadi dengan wang itu mereka boleh meneruskan promosi, boleh meneruskan pemasaran dan pada waktu yang sama mereka hendaklah juga mengadakan penganjuran program-program acara domestik dan juga internasional. Dan sudah itu mereka membuat persiapan yang begitu rapi dan kita ada 12 daerah dalam negeri Perak ini. Kita dipahamkan mereka telah membuat persiapan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 120 acara. 120 acara bagi memenuhi kehendak minat pelancong-pelancong yang akan datang ke Perak. Dan saya cukup yakin dengan wang yang kita berikan itu, dengan kemampuan itu mereka boleh mencapai sasaran yang kita berikan, iaitu kita mesti mendapat sekurang-kurangnya 8 juta orang pelancong domestik dan sekurang-kurang 350,000 orang pelancong daripada luar. Target dan cukup, orang kata aim yang cukup besar lah untuk melengkapkan Tahun Melawat. Dan ia boleh dicapai sebab kalau ikut statistik, pada tahun 2021 kita hanya ada lebih kurang 1.4 juta pelancong.
Tapi tahun 2022 kita telah mencapai 6.8 juta. Jadi kalau saya letakkan target 8 juta itu bukan satu perkara mustahil untuk kita capai. Tapi pusing bandar Ipoh penuh parking semua. Mall lah. Tapi sasaran tu tak mustahil tau Rizwan sebab Perak sendiri ada banyak tempat-tempat yang menarik. Jadi Sarudin, signifikannya memilih Perak terutamanya di lokasi yang kita berada sekarang, Batu Gajah ini sebagai lokasi permulaan kerana SPM 40 sendiri, dan hari ini hari yang cukup kita rasa berbangga lah kerana kita mampu lagi untuk memberi siaran terbaik untuk rakyat Malaysia. Signifikannya memilih Perak ini. Walaupun kita walaupun kita dah berusia 40 tahun, kita akan terus berusaha untuk menyediakan konten agar yang baik, agar kita terus relevan, relatable dan lovable. Sama juga seperti Perak. Perak saya percaya terutamanya Batu Gajah ini mempunyai banyak hidden gems lagi yang belum lagi diketahui oleh orang ramai, dan kita percaya bahawa Perak juga boleh menjadi satu destinasi yang lovable, bukan saja untuk pelancong-pelancong dari Malaysia tetapi juga pelancong-pelancong dari luar negara. Jadi kita di RTM terutamanya melalui SPM juga teruja untuk mengkongsikan perkara-perkara ini dengan semua penonton-penonton kita dari seluruh Malaysia. Bukan saja kita boleh berkongsi melalui kaca TV, di radio, di mana kita mempunyai RTM mempunyai 34 siaran radio di seluruh negara. Kita juga dapat mempromosikan konten ini melalui platform digital kita terutamanya RTM Click. Baik Datuk Seri, dalam peran Perak Sejahtera 2030, kita pun ada ekonomi pengalaman. Jadi bagaimana ekonomi pengalaman ini boleh membantu dalam ke arah kesejahteraan Perak sendiri? Okey, terima kasih. Bila kita bercakap berkaitan dengan pelancongan, kita memang meletakkan pelancongan ini sebagai salah satu daripada sumber pendapatan negeri. Dan kita tahu bila orang datang melancong ke negeri Perak, pertama sudah tentulah kalau ada ejen pelancongan akan mendapat bisnes. Kalau ada orang menginap di homestay, maka homestay akan dapat pelanggan. Hotel akan dapat pelanggan. Jika mereka bermalam dan mereka berbelanja dalam negeri Perak, kalau dia makan, maka yang menjual di barang di gerai pun akan dapat pendapatan. Kalau dia beli cendera mata, yang mendapat cendera mata pun akan mendapat pendapatan. Jadi sebab itu kita jadikan sebagai sektor pelancongan ini sebagai salah satu daripada punca pendapatan negeri. Jadi itu adalah perkara penting. Dan balik kepada soalan tadi, saya nak bagi tahu kita bersyukur sebab di negeri Perak ni kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan alam semula jadi, dengan sejarah dan warisan yang menarik. Dan segmen Eko Pelancongan ni pula menawarkan pakej dan pengalaman menarik, iaitu sama ada dari segi adventure ataupun dari segi arkeologi dan juga geologi. Ini yang kita katakan ekonomi pelancongan. Jadi tidak kurang juga peminat-peminat sport tourism yang berminat dengan larian, yang berminat dengan aktiviti white water rafting, caving ataupun abseiling. Jadi di sinilah kita katakan bahawa ekonomi pengalaman itu memfokuskan 4 sektor utama, iaitu dari segi pendidikan, pelancongan, perkhidmatan dan juga kesejahteraan, berperanan bagi menawarkan nilai estetika kepada pelancong-pelancong dan juga pengguna-pengguna. Jadi seperti mana yang selalu disebutkan, kita ada produk-produk yang sangat menarik di Perak ini. Di antara produk yang sedia ada, contoh yang sedia ada ni ialah macam Kelly's Castle berhampiran dengan tempat ini. Menara Condong di Teluk Intan, ini orang semua dah tahu. Di tapak warisan UNESCO Perak Men di Lenggong. Lenggong ni kampung saya. Dan juga di Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai. Jadi tempat yang menarik ini memang sebenarnya telah ada, dan ditambah pula dengan beberapa produk pelancongan yang telah kita cuba ketengahkan. Termasuk di Lenggong ni, kalau orang kata untuk pengalaman unik, kita ada rumah tiang 16.
di Lenggong. Dan kita ada program homestay dan kampung stay motek. Dan selain daripada dia dapat menikmati deruan ombak di Pantai Ban Pecah di Kuala Kurang dan juga di Teluk Senangit di Manjung. Jadi kerana itu saya sangat ingin menarik perhatian penonton-penonton dan juga orang yang suka melancong ini, jangan lupa untuk datang mengalami sendiri apa yang saya sebutkan tadi. Panjang dia punya produk pelancongan kalau nak saya senaraikan. Dan kalau di Lenggong itu antara kampung yang masih lagi menggunakan pengangkutan bot sebagai pengangkutan, media pengangkutan di sana. Sungguh cantik kawasan itu, saya pernah sampai. Jadi bagi untuk di peringkat RTM sendiri, Cik Nasar, kita banyak produk pelancongan bukan saja di Perak, malah di negeri-negeri lain. Bagaimana strategi RTM bagi memperkasakan lagi jenama RTM di samping kita nak kenalkan lagi produk-produk pelancongan sebegini? Cik Nasar, silakan. Ya, kita mempunyai banyak medium untuk kita memperkenalkan produk-produk pelancongan ini, baik di Perak juga destinasi lain. Kita mempersegarkan segmen berita kita melalui storytelling yang begitu menarik. Kita mempunyai segmen hiburan yang boleh memperkenalkan budaya-budaya negeri Perak dan juga budaya-budaya setempat. Kita mempunyai program-program majalah ataupun dokumentari yang boleh kita memamparkan lagi segala tempat-tempat menarik dan budaya-budaya setempat yang ada di negeri Perak. Saya juga ambil kesempatan ini, Datuk Seri, untuk mempromosikan kampung saya, Bagan Datuk, yang sekarang ini lebih mudah dikunjungi dengan siapnya jambatan baru dari Sejagut ke Bagan Datuk. Jadi dan itu juga perlu terus dipromosikan dan tentunya RTM menjadi satu medium yang baik untuk mempromosikan produk-produk ini semua, Wan. Jadi orang kata kehebatan bagaimana kolaborasi antara media dan juga produk pelancongan ini mampu untuk meningkatkan produk pelancongan di sebuah negeri. Okey, sedikit kata-kata akhir daripada Datuk Sri, sepatah orang kata minit-minit terakhir ini. Ya, semalam semasa saya berucap pelancaran ini, saya ingatkan kepada semua penduduk negeri Perak, kita kena maniskan senyuman kita. Dan kita kena pastikan negeri Perak ini bersih, aman, damai. Dan jangan lupa kita mesti juga dengan seruan yang manis, dengan suara yang lunak untuk menceritakan kepada orang ramai supaya mereka tertarik untuk datang ke Perak, insya-Allah. Salah seorang yang boleh menyanyi dengan suara lunak saya rasa Ain. Betul, Ain? Bolehlah sikit. Saya takut hujan lepas tu. Okey, jadi seterusnya kita akan ke persembahan kebudayaan tarian Dabus, yang ini merupakan antara persembahan kebudayaan tradisional negeri Perak. Tapi sebelum itu terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Haji Sa'adani Muhammad, Menteri Besar Perak, dan juga Encik Nasaruddin Abdul Muttalib, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategi RTM, dan sudi bersama kita berkongsi tentang bagaimanakah untuk kita memperkasakan lagi negeri Perak dan juga RTM pada tahun 2024. Apa kata kita saksikan sekarang persembahan Dabus daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak. Silakan. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang.
Set E. Ain dan juga Rizwan. Dan pagi ini bersama dengan saya Ros dan juga Mim. Saya Mim Mirawan dekat sini bergurau senda di radio bersua di Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk pagi ini kita bersama-sama dengan anda ada seleksi Perak FM dan ada perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan betul. anda semua. Benar-benar lah tu. Apa pun kita nak ucapkan tahniah kepada Selamat Pagi Malaysia kerana 40 tahun terus menyinari rakyat pagi Malaysia, Ros. 40 tahun waktu 40 yang cukup tahun. lama, Ros. Betul. Kalau kata orang kalau main bola tu dah kira legend dah tu. Jadi 40 tahun ni masa yang cukup hebat sebenarnya. Dia terus menyinari, memberikan informasi. Semoga Selamat Pagi Malaysia terus relevan dengan rakyat Malaysia, Ros. Dan juga Mim, untuk kita pagi ni sebenarnya kita bersiaran secara langsung dari Konti Perak FM pagi ni. Kita nak kongsikan bersama dengan anda semua tentang ni kita punya lawatan untuk negeri Perak 2024. Betul. Jadi kan? sempena dengan tahun melawat negeri Perak tahun 2024 ni, macam-macam yang kita nak kongsikan bersama dengan anda yang kita akan siarkan untuk anda pendengar kami di Perak FM. Antaranya Mim, petang ni. bersama dengan kita petang ini dah bermula di Perak FM, kita ada rancangan Mogebang bersama dengan DJ Mas dan juga Apik Walebo jam 3 petang dan juga anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Perak FM petang ni jam 3 petang bersama dengan DJ Mas dan juga Apik Walebo. Dan jangan lupa juga hari Khamis nanti kita ada sesuatu yang menarik juga kita nak persembahkan kepada pendengar-pendengar kita. Kita ada rancangan Mufassirin bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dia akan mengupas apa itu, macam mana hadis, macam mana Al-Quran diturunkan. Cerita ni memang menarik, kau kena layan dan kalau kau nak dengarkan kau boleh dengarkan di RTM Klik. Dan apa yang kita nak kongsikan juga, Ros, mengenai program baru kita di Perak FM. Sebenarnya bukan di Perak FM saja. Kita akan berlangsung secara langsung di semua stesen radio di RTM. Jadi rancangan ni akan bersiaran pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 5 Januari ini jam 3.40 petang hingga 4.14 petang. Rancangan apa, Min? 34 je. Kita suka. Kan? Memang kita akan suka lah. Kita nak kongsikan dengan Koma bersempena dengan tahun melawat negeri Perak tahun 2024. Kita juga ada rancangan Travelog dan juga Ipoh Food Hunting di Perak. Itu sebenarnya dengan tahun melawat Perak 2024 lah. Jadi kita nak menggalakkan orang ramai tengah menonton ketika ini untuk datang ke negeri Perak pada tahun hadapan. Tahun ni, start pada hari ni, kamu datanglah ke negeri Perak. Bermula daripada hari ini. Betul, macam-macam ada negeri Perak ni. Kalau kamu suka ekstrim ada, kamu suka tempat yang cantik ada, kamu suka makanan ada, kamu tahulah Ipoh ni bandar apa lagi? Hipster terus. Jadi itu yang kita dapat kongsikan bersama dengan Koma semua daripada Konti Perak FM pagi ini. Baik, Amin, kita nak ikuti bingkisan lokasi menarik di negeri Perak untuk hari ini. Jadi jom. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Galeri Rumalat dibina bagi mengenang jasa dan pengorbanan kartunis terulung negara, Datuk Muhammad Noor Khalid atau Datuk Lat. Projek pembinaannya diluluskan Kementerian Pelancongan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dan peroperasiannya diuruskan Lembaga Muzium Negeri Perak. Galeri Rumalat siap dibina pada 9 Julai 2023 di atas tanah seluas 4,492 meter persegi di Batu Gajah dan telah dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Antara tarikan di galeri ini adalah koleksi barang peribadi dan garis masa kehidupan kartunis itu sejak kecil sehingga bergelar seniman diraja. Bila masuk ke dalam galeri Rumah Lat tu, ada dekat bahagian showcase pameran tu diary yang ditulis oleh Datuk Lat sendiri. Pada zaman sekarang kita ada device, kita ada gadget yang boleh merakam perjalanan kita dan boleh merakam apa sahaja peristiwa. Zaman dulu tak ada. Jadi terpaksa ada diary bersama dengan seniman diraja Datuk Lat. Dia akan catat, dia akan lukis untuk simpanan dia berkarya. Dalam pada itu, Rumah Lat merupakan rumah Melayu berbumbung lima atau rumah limas potongan perak yang dibina menggunakan kaedah seni bina tradisional. Pembinaannya mempamerkan rumah yang berasaskan sosio-budaya setempat dengan keperluan dan keadaan cuaca yang wujud di sekeliling menggunakan bahan-bahan tempatan.
Setiap bahan pameran tu akan dikemas kini lah. Dia tak statik, dia akan dikemas kini. Apa pun ia mesti ada persetujuan daripada Datuk Lat sendiri. Rumah kayu belakang ni juga. Ini antara nilai estetik yang agak penting pada para pengunjung yang generasi baru, generasi muda. So insyaAllah kita akan kekalkan rumah kayu ni dalam keadaan baik, selenggaranya dengan keadaan baik supaya ia seperti mana yang diilhamkan oleh Datuk Lat sendiri. Sementara itu, Datuk Muhammad Nur Khalid atau Datuk Lat berkata, beliau menjunjung kasih atas penghargaan kepada Paduka Seri Sultan kerana mengiktiraf hasil karya beliau untuk dijadikan tatapan umum. Karya dan usaha seniman dan juga pengkarya di kalangan rakyat itu memang diiktiraf oleh istana. Dan kita bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Menjunjung kasih kepada Tuanku. Beliau turut berasa gembira dengan kewujudan galeri ini bagi mempamerkan seluruh hasil karyanya kepada pengunjung yang hadir. Semoga usaha mengekalkan warisan budaya ini dapat diteruskan agar menjadi tatapan generasi akan datang. Selamat pagi Malaysia. Jadi selain daripada produk pelancongan yang ada di negeri Perak, kita baru saja menyaksikan Rumah Lat. Rumah Lat ni sebenarnya dekat sahaja dengan lokasi yang kami bersiaran sekarang. Hanya sebelah lah orang kata, kalau berjalan tu dalam 20 meter sahaja. Jadi boleh datang ke sini untuk menyaksikan sendiri apa yang ada dalam Rumah Lat. Dan selain daripada itu juga, kami di sini banyak sebenarnya roruai-roruai yang mempromosikan produk pelancongan di negeri Perak. Pertamanya, kalau anda ke negeri Perak, pastinya tidak lengkap hidup anda tanpa merasa putu Perak. Jadi hari ini saya bersama dengan iaitu salah seorang pengusaha putu Perak di negeri Perak, iaitu orang panggil Kak Z Putu Perak. Ya, Kak Z Putu Perak. Juga kita ada Encik Tarmizi yang merupakan pengusaha makanan laut di negeri Perak ini, dan khususnya hasil makanan laut yang diambil dan juga ditangkap di sekitar Pulau Pangkor. Baiklah, kita mulakan dahulu dengan Kak Z. Jadi Kak Z, apa keistimewaannya putu Perak berbanding dengan putu-putu di negeri lain ini? Kalau boleh Kak Z kongsikan. Okey, terima kasih menjemput saya untuk temu ramah lah. So, keistimewaan putu Perak ni adalah hanya di negeri Perak. Asalnya dia buat daripada kelapa, tepung beras, tepung pulut, itu saja. Dan daripada saya buat di rumah, sehingga kini kita dah melahirkan ramai usahawan untuk perniagaan putu Perak. Dah hampir 100 ejen lah di seluruh Malaysia, dan makin berkembang dengan memberi latihan dan cara berniaga lah. Okay. Kalau kita boleh gambarkan, kalau kita tengok dekat skrin TV itu sekarang adalah putu Perak, Z Putu Perak lah. Ada warna-warna dia, ada perasa-perasa berbeza atau bagaimana? Kita buat original, iaitu inti berintikan kelapa, pandan, kita ada campur dengan gula Melaka dan kelapa juga. Kelapa tu kita tambah dengan sedikit garam, jadi rasanya lemak-lemak masin lah. So tepung ni kita buat sendiri di kilang. Saya ada punya kilang, kita buat proses production tu di kilang kami di Gopeng Industrial Park, Gopeng Perak. Jadi tak jauh. Kalau Gopeng itu tak jauh lah daripada sini. Okeylah, Encik Tarmizi telah mengusahakan makanan laut ini dah berapa lama? Saya hasil laut Tarmizi dan Zalina. Saya telah beraksi daripada tahun 1986 sehingga sekarang lah. Jadi perniagaan saya ni makin meningkat, dan banyak juga kita dapat pelanggan-pelanggan daripada luar yang mengunjungi pusat-pusat peranginan seperti Pulau Pangkor, Lumut, Teluk Batik. Dia orang ni suka membeli oleh-oleh lah daripada hasil laut yang kami jual di sana. Jadi antara hasil laut yang popular lah kalau orang datang ke Perak ni, ini kita tunjukkan, ini ikan bilis. Yang paling popular adalah ikan bilis mata biru. Ya, betul. Ikan bilis mata biru ni salah satu pilihan ramai lah. Pasal apa, ikan bilis mata biru ni tak ada di tempat lain sebenarnya. Dia kualiti dia amat baiklah dan sedap. Dia rangup, tak masin. Untuk mengenali ikan bilis mata biru ni ada beberapa cara lah. Pertama sekali kita tengok sukatan dia lebih kurang 2 inci. Itu kirakan ikan tu sedang. Untuk mengenal pasti dia sama ada ori atau tidak, kita kopek dia, minta izin dekat penjual tu, kopek dia, kita tengok di dalam dia perut dinding dia tu, perut dia berkilat, berkilau. Itu salah satu ciri-ciri ikan bilis mata biru.
Kemudian kita boleh minta rasa. Izinkan dia, kita rasa. Dia tak masin. Lemak-lemak. Itulah yang menyebabkan kesukaan orang. Itu cerita tentang ikan bilis mata biru. Okey, Kak Z. Saya difahamkan jugalah, bukan saja kita boleh membeli makanan ini secara segar, tetapi boleh dibeli dan dibawa pulang untuk dimasak sendiri, Kak Z. Ya, kita ada juga jual di Shopee Tepung Segera Putu Perak. Selain daripada ejen kami memberi latihan perniagaan dan boleh juga dapatkan di Shopee. Kita ada buat QR code, boleh scan cara memasaklah. Kita bagi tepung dalam 500 gram, ada minyak acuan, ada kain dan balik boleh buat sendiri di rumah. Boleh mendapat sebanyak 24 biji, lebih kurang macam itulah. Maksudnya kalau kita beli yang segar, contoh kalau kita sekarang singgah dekat gerai Kak Z, kita boleh dapat rasa yang sama? Ya, dia rasa yang sama, cumanya kadang-kadang tangan lain kan. Jadi ikutlah step yang kita bagi atau scan saja QR code yang ada kita letak di packaging lah. Kata makanan tradisi yang diinovasikan mengikut peredaran zaman. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Tarmizi, pengusaha makanan laut. Kalau anda nak dapatkan ikan kering, ada keropok di situ ataupun hasil makanan laut, terutamanya ikan bilis mata biru, boleh dapatkan sahaja. Anda boleh datang ke Silver Lake Village Outlet ini untuk dapatkan produk-produk makanan laut dan juga putu perak. Baiklah, selepas ini kita bersama dengan kita nak berikan persembahan istimewa daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Perak. Apa kata kita saksikan sekarang?
itu dia kemeriahan yang dapat kami berikan kepada anda di Batu Gajah Perak ini sempena meraihkan Selamat Pagi Malaysia ke-40 tahun. Hari ini istimewa sebenarnya. Biasanya SPM ni bersiaran pukul 8 hingga pukul 10. Betul. Kecuali waktu PKP dulu 4 jam juga. Tapi kali ini, hari ini istimewa untuk anda. Kita beri 4 jam. Kita habis pukul 12 nanti. Betul. Kita bersiaran pula daripada Perak dan juga Melaka. Melaka tadi sudah selesai dan hari ini sekarang ni kita bersiaran daripada Perak pula. Dan untuk makluman anda, baru sebentar tadi persembahan kebudayaan daripada tarian Vanga Kadal Elai daripada Kumpulan Kebudayaan JKKN Perak. Okey, sekarang kita nak berkongsi kepada anda semua apa yang boleh dijanjikan di negeri Perak kepada anda. Adakah produk pelancongannya, adakah orang-orangnya manis ataupun makanannya sungguh sedap. Hari ini kita sangat berbesar hati untuk bersama dengan YB Loh Zili, iaitu pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak, dan juga kita bersama dengan Cik Nurmalis Musa, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Tourism Perak. Baik, terima kasih YB. Terima kasih Cik Malis kerana sudi bersama dengan kami RTM. Baik, untuk YB sendiri, kita dah tahu malam tadi telah berlangsungnya pelancaran Tahun Melawat Perak 2024. Bagi kerajaan negeri sendiri, bagaimana dari segi persiapan setakat ini? Kalau sebenarnya persiapan ni kita dah mula agak lama dah, dalam lebih kurang setengah tahun dulu kita dah mula. Terutamanya dari beberapa konteks, iaitu promosi dan juga dari konteks hardware dia. Di mana untuk hardware dia tu kita dah sediakan bajet untuk kita nak perbaiki semula tempat-tempat kalau kita nak kata rosak, nak cantikkan semula, dan juga promosi-promosi dia di dalam luar negara dan luar negara. Di mana kita mendapat tambahan bajet sebanyak lebih kurang 22 juta daripada persekutuan dan juga negeri. Untuk pihak Tourism Perak itu apa yang akan diberi fokus sepanjang tahun 2024? Okey, sepanjang tahun 2024, ya, kita bahagian promosi kita dah lakukan ya, pre-promotion program. Dan okey, ini di tangan saya ini ingin saya kongsikan lah ya. Ini merupakan kalender acara tahun 2024 yang memangnya khas ya, kita rangka untuk Tahun Melawat Perak, dan di mana hampir 120 acara telah pun disusun dalam usaha kita untuk merancangkan lagi kempen Tahun Melawat Perak yang meliputi pelbagai segmen dan menyasarkan ya pelancong daripada domestik dan antarabangsa. So antara acara antarabangsa yang bakal kita langsungkan sepanjang tahun 2024 antaranya adalah seperti Kampar River Festival, Ipoh International Fashion Week, dan kita ada juga Perak International Festival Kite, ada juga International Sustainability International Art Exhibition di UPSI Tanjung Malim, dan banyak lagi lah. Dan diharapkan penganjuran acara-acara seperti ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai lagi pelancong-pelancong ke negeri Perak. Okey YB, bagi menarik pelancong ke negeri Perak bukan sahaja tugas Tourism Perak ataupun pihak kerajaan negeri, malah ia perlu bekerjasama dengan masyarakat tempatan yang mengusahakan produk pelancongan secara kecil-kecilan, contohnya Inap Desa dan sebagainya. Bagaimana YB melihat pelaksanaan bersama dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak industri yang lain? Sebenarnya sememangnya kerajaan negeri Perak ada berkolaborasi dengan industri-industri yang telah berjaya, yang kelahiran di Perak dan juga berjaya di Perak, seperti ada Cactus kan, lepas tu kita ada juga seperti Hoyan Ho atau Hovid, kita juga ada lain-lain. Tetapi juga kita ada juga lain-lain seperti ada Grab, kita berkolaborasi dengan Grab, kita berkolaborasi dengan yang kacang putih yang terkenal daripada Buntung dan sebagainya. Lebih kurang ada tujuh syarikat di mana keseluruhan kita dapat melihat penjimatan kepada kerajaan sebanyak lebih kurang jangkaan kita antara 15 ke 20 juta perbelanjaan kepada kerajaan. Jadi Cik Malis, mungkin kita dah tahu Tahun Melawat Perak, pasti orang nak tahu apa produk yang akan dipromosikan, apa produk menarik yang ada di negeri Perak sendiri untuk tarikan kepada para pelancong kita. Terbaru lah Cik Malis, boleh kongsikan. Saya bagi intro dululah sikit ya, untuk makluman lah. Tahun Melawat Perak ni kita telah merangka satu hala tuju dengan berdasarkan tiga prinsip ni, iaitu kelestarian, daya saing dan keterangkuman ya. Yang maknanya ia khas untuk memberikan satu produk pelancongan yang mampu
sampai dan yang secara tak langsung dapat menjadikan Perak ni sebagai salah satu destinasi pelancongan yang kompetitif dalam segmen ekopelancongan, gastronomi, budaya dan kesenian. Bila kita ada produk baru ni secara tak langsung, limpahan ekonomi itu akan dapat dirasai oleh masyarakat setempat. So saya di sini nak promote lah untuk produk-produk baru yang dirasakan sangat berpotensi yang dapat menarik minat pelancong. Antaranya adalah seperti sebelah ni kita ada Ruang Datuk Lat dengan galerinya, dan kita ada ni produk baru daripada Silver Lake sendiri, Dinosaur Encounter, yang mana telah pun kita lancarkan pada 15 Disember yang lalu. Itu baru fasa pertama. Fasa kedua pada akhir Januari nanti, dan kita ada Tasik Cermin 1 dan Tasik Cermin 2, dan jangan lupa kita ada Pulau Nisa, pulau yang melambangkan kebudayaan Melayu. Okey, YB, bagaimana pula YB melihat usaha-usaha aspek pelancongan ini mampu untuk menarik pelaburan dari luar untuk datang ke Perak? Sebenarnya kita perlu lihat daripada keseluruhannya, di mana kita perlu lihat bahawa pelancongan ini dia bukan menjadi satu kepentingan kepada penggiat pelancong saja atau penggiat industri pelancongan sahaja, kerana seperti apa yang dikatakan oleh Encik Malis tadi, ialah apabila pelancong-pelancong datang, mereka membawa duit daripada luar, dan apabila mereka berbelanja negeri Perak, makanya peniagaan-peniagaan ini mendapat satu, orang katakan, keuntungan daripada aktiviti mereka, dan di mana dari situ mereka akan dapat berbelanja lebih atau menggaji lebih pekerja dan sebagainya, seterusnya memajukan lagi ekonomi. Jadi ini sebenarnya merupakan satu sektor yang boleh melibatkan keseluruhan rakyat negeri Perak. Dan sebenarnya Silver Lake Batu Gajah ini juga village outlet ni juga merupakan antara produk baru, Ya, betul. Sebab kalau nak dikirakan di antara kawasan Batu Gajah ni merupakan kluster baru yang negeri Perak kita cuba nak ketengahkan. Bukan saja di Silver Lake ni, sebenarnya mungkin produk lama yang kita lebih kenal adalah Kelly's Castle, tetapi selain daripada Silver Lake kita ada Datuk Lat, Rumah Datuk Lat, kita juga ada TT5. Satu-satunya kapal korek yang betul-betul peninggalan tanpa pasang balik, tanpa tenggelam, itu aja yang masih ada. Okey, yang ada di Tanjung Tualang, okey, juga Escape Park dan lain-lain. Sebenarnya kita nak naikkan juga kluster-kluster lain supaya kita dapat memberi lebih banyak pengalaman kepada pengunjung-pengunjung atau pelancong-pelancong ke negeri Perak. Itu antara yang menariklah untuk orang datang ke negeri Perak. Itu adalah produk yang sudah pun sedia ada. Bagaimana pula produk yang melibatkan penggiat-penggiat, contohnya orang kata sport tourism. Kita memerlukan orang datang untuk masuk acara untuk kita generate ekonomi. Apa yang boleh kita jangkakan pada tahun 2024 di peringkat tourism Perak? Kalau kita terlihat balik buku acara, kalender acara ni, memang kalau kita lihat setiap bulan memang akan sentiasa ada sukan-sukan, sama ada sukan lasak ataupun sukan yang melibatkan sukan air ataupun yang betul-betul berkaitan dapat dengan ekoturism. Memang kita tak miss. Segala segmen tu memang terdapat di dalam kalender acara Tahun Malabar Perak 2024. So dengan pelibatan, bila kita melaksanakan program-program berkonsepkan sukan antarabangsa ni, secara tak langsung memang kita akan mendapat penyertaan daripada negeri-negeri luar, negara-negara luar, dan secara tak langsung kita dapat mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada dalam negeri Perak. Dan salah satunya acara di peringkat antarabangsa yang akan dijalankan adalah Ironbound yang akan berada di Lenggong nanti. Itu akan menarik minat kepada racer-racer atau pelumba-pelumba dari luar negara datang ke Lenggong untuk menyaksikan sendiri mini Amazon di Lenggong. Lenggong. Dan kita akan ada juga di Lenggong ialah International Kayak Orienteering. Wow. Kena pergi. Ain. Jadi Ridwan boleh sesat dalam tu. Minat aktiviti-aktiviti macam ni kena datang, selalu datang. Ya, betul. YB nak tambah? Bercakap mengenai sesat ni, kita juga ada orang memang dia nak cari sesat. Sebab kita bakal akan ada 2-3 acara-acara biar daripada acara pacuan 4 roda yang bersifat antara negara dari Thailand ke Malaysia dan juga di Malaysia saja, tetapi pengunjung-pengunjungnya, pelancongnya semua datang daripada luar negara. Biar daripada pacuan 4 roda sehingga ADV motosikal. Orang kata itu adalah kesengsaraan yang ditagih oleh mereka, peminat sukan beginilah. Tapi satu kepuasan untuk mereka. Yang reruai ataupun bus-bus yang hadir di sini adalah produk yang kita bawa daripada produk. Ya, produk tempatan dan ini kami mendapat kerjasama sepenuhnya lah daripada vendor dan usahawan tempatan lah untuk menyertai program pada kali ini. Banyak juga sebenarnya kita lihat Ridwan, ruai-ruai yang menjual makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang
ingin diperkenalkan ke Pulau Perak, antara Mika Food pun kita ada. Oh, Mika Food. Kita ada pizza. putu Perak, kita ada rendang rendang maknik. Ikan bilis batu biru lah. Ya, betul. YB, sedikit kata-kata akhir daripada YB untuk tarik pelancong datang ke negeri Perak ni. Silakan YB. Jadi saya senang saja. Saya tak payah nak iklan banyak-banyak. Cuma satu aja kita minta. Datang dulu ke negeri Perak. Tengok apa yang negeri Perak boleh offer. Sebab setakat apa yang kita boleh cakap ayat daripada mulut tu tak cukup untuk kita nak terangkan keindahan negeri Perak ni. Mereka perlu merasainya sendiri. Sekarang mulut tu dah jadi nombor 2. Nombor 1 sekarang TikTok. Dia viral kat TikTok. Orang datang. Raindrop cake dekat Pekan Lama tu popular. Semalam kali pertama saya tengok. Tapi tak sempat rasa sebab ramai orang. Okey. Rasa sebelum balik kena rasa sebelum. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Loh Ziyi, pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak. Terima kasih juga kepada Cik Normalis Musa, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Tourism Perak, kerana sudi bersama kita. Apa yang dijanjikan di negeri Perak sepanjang tahun 2024 sebenarnya dengan tahun melawat Perak 2024. Okey, baiklah. Selepas ini kita akan bersama dengan persembahan seterusnya yang kami sediakan untuk anda. Ini adalah persembahan Cintaku di Negeri Perak. Silakan. Dari selatan pandu ke utara, pergi ke Ipoh, singgah gua tempurung, hati berbunga sebesar Aflisia. Indah mekarnya di Royal Belong. Anak-anak mandi manda, air panas sungai Kelah. Oh, hilang masalah. Dayung sampan laju-laju sampai ke muara. Singgah dulu makan laksa di Pekan Kuala. Tenangnya hati, cintaku di negeri Perak. Kalau bertandang ke Kuala sepetang, tak perlu lampu, dah ada kunang-kunang. Bumi bertua, itu pasir salah. Pahlawan tanah bersejarah. Air terjun tujuh lata, sungguh indah di Selama. Oh, aku terpersona. Dayung sampan laju-laju sampai ke muara. Singgah dulu makan laksa di Pekan Kuala. Tenangnya hati, cintaku di negeri Perak. Layang-layang terbang tinggi-tinggi melayang. Tinggi langit lagi tinggi cintaku padamu. Aku jatuh hati. Cintaku di Negeri Perak. Untuk mengakhiri Selamat Pagi Malaysia edisi khas pada hari ini, kami berlintas langsung sempena dengan Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Lokasi pertama di Batu Gajah di Negeri Perak. Tadi Ridwan dalam apa baik-baik lirik dia. Singgah dulu di Kuala Kangsar, makan laksa Kuala. Laksa Kuala. Tapi di Pangkor dia lain sikit. Dia lain sikit. Dia laksa Pangkor lain sikit. Dia panggil mi Pangkor. Mi Pangkor. Dia kuah dia lain sikit. Dalam tu dia ada seafood. Kalau biasa kuah laksa kan dia blend ikan ya. Tapi mi Pangkor ni dia ada seafood. Dia ada makanan laut lah dalam. Banyak sebenarnya makanan dekat Perak ni. Kita kena banyak explore. Ya, itulah tugas kami. Selamat Pagi Malaysia. Ini baru lokasi pertama. Kita ada lagi 39 lokasi untuk persiaran sempena dengan SPM 40 tahun. Apapun kami di sini sangat berbesar hati bersama dengan tetamu dan juga persembahan yang kami berikan kepada anda. Tetapi di studio pada hari ini kita bersama dengan Otai pengacara Selamat Pagi Malaysia. Tadi kita dah nampak Hisham Saleh, Wan Sharina, pastinya Munawar dan juga Kak Hani ada. Dan selepas ini ada dua lagi Otai yang lebih Otai daripada Hisham Saleh, iaitu Datin Suryani dan juga Datuk Tamimi akan bersama dengan anda. Apa kata kita terus saja ke studio Selamat Pagi Malaysia bersama dengan kemeriahan rakan-rakan pengacara baru dan juga lama. Tetapi kami sentiasa berada di sini untuk anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Silakan rakan pengacara di Angkasa Puri.
Terima kasih Ridwan dan juga Ain. Wah, meriahnya dekat sana. Betul. Kita dipanggilnya otai. Selayaknya otai. Sepatutnya Hisham seorang je otai itu. Saya dah agak dah itu akan jadi plot twistnya. Tapi apa pun terima kasih. Mungkin tadi di awal Mukadimah Selamat Pagi Malaysia kita tidak berkesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pihak penerbitan kerana memberikan ruang kepada kita.